Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Saiful Ali bin Amanas. Hai, saya Amirah Wani binti Zamri. Hai, saya Deborah Entia, anak Thomas. Hai, nama saya Nur Atira binti Samsudin. Hai, saya Nurul Natra binti Sahabuddin. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah coronavirus, iaitu penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada bulan Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ini. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah penjagaan diri semasa pandemik. Yang pertama, kerap mencuci tangan. Kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air atau bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer. Yang kedua, sentiasa memakai topeng muka. Memakai topeng muka penting bagi melindungi diri sendiri daripada terdedah dengan sebarang jenis jangkitan ataupun bagi melindungi orang lain daripada jangkitan yang mungkin datang dari diri kita sendiri. Yang ketiga, membuat pemeriksaan kesihatan. Sekiranya anda jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan pernafasan seperti demam, batuk atau sukar bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan dan memaklumkan mengenai sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat anda. Seterusnya, anda juga perlulah mengelakkan diri daripada berada di tempat yang sesak, berada di tempat sempit dan berhimpit, dan terakhir, bersembang secara dekat. Coronavirus adalah virus yang boleh merebak melalui titisan air dari batuk atau bersin orang yang dijangkiti. Antara simptom-simptom COVID-19 ialah: yang pertama, demam. Demam boleh disebabkan oleh pelbagai kondisi perubatan seperti jangkitan kuman, sakit, kanser dan banyak lagi. Demam boleh muncul seawal 3 hingga 5 hari selepas seseorang itu dijangkiti dengan virus ini, tetapi mungkin tidak dikesan oleh ramai orang jika suhu demam tidak terlalu tinggi. Yang kedua, batuk. Pesakit coronavirus ini biasanya mempunyai gejala batuk kerana virus itu boleh menjangkiti saluran pernafasan dan menyebabkan kerengsaan. Yang ketiga, sesak nafas. Sesak nafas tidak boleh berlaku jika jangkitan hanya berada di saluran pernafasan atas seperti hidung dan tekak. Ini adalah salah satu gejala penting yang perlu diberi perhatian untuk orang yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Yang keempat, sakit badan. Gejala ini tidak diketahui sebab yang berlaku, tetapi ia boleh dipunca oleh pelbagai faktor seperti anemia, tekanan darah rendah atau disebabkan oleh jangkitan akut seperti jangkitan influenza. Yang kelima, sakit tekak. Sakit tekak tidaklah lazim berlaku dan bukan gejala utama untuk COVID-19. Yang terakhir adalah sakit kepala. Setengah pesakit mungkin mempunyai gejala ini, namun yang tidak diketahui mengapa Kepentingan mengambil vaksin COVID-19 ialah vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Kesimpulannya, kerajaan Malaysia sedang giat mencuba untuk mengawal penyebaran coronavirus ini, di mana tingkah laku individu itu merupakan peranan penting dalam kejayaan usaha ini. Ubat-ubatan dan vaksin antivirus mungkin tidak mencukupi untuk mencegah penyebaran penyakit ini kerana kesan daripada jangkitan COVID-19 ini berbeza untuk setiap individu.
Dengan ini, kita perlulah sentiasa mematuhi semua tata cara SOP termasuk menjaga jarak sosial, sentiasa mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan memakai pelitup separuh muka serta tidak ketinggalan untuk menjaga masyarakat kita. Oleh itu, dalam kehidupan Ramadan hari ini, kita perlulah menganggap semua amalan itu penting. Terutama sekali, setiap kali ingin melangkah kaki keluar rumah agar dapat mengurangkan risiko jangkitan ini kepada diri kita.